Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Izzati Zahira dan pada hari ini saya ingin menceritakan kepada kamu semua tentang kisah Raja Bomoh. Raja Bomoh ini dikatakan mampu menolak bala dengan upacara-upacara yang dilakukannya. Antara upacara yang dilakukannya adalah untuk menolak bala daripada COVID-19 dan juga untuk menolak bala daripada serangan nuklear daripada Korea Utara. Mari kita saksikan video yang ingin saya paparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Ya Allah, ya Tuhan, berilah doa-doa kami sebagai orang Islam, sebagai bilang kaum dan bangsa di tanah Malaysia yang bertuah ini. Ya Allah, ya Rahman, Kau selamatkanlah negara kami daripada ancaman daripada negara asing. Semua sekali kita berdoa, membuatkan sembahyang hajat dan baca Yasin. Dan seramai-ramai ahli silat gayung raid dan senang merah beramai-ramai berdoa seramai 5 juta orang di seluruh Malaysia selama 44 hari sembahyang hajat dan baca Yasin. Dan ini kita tengok scan, kita pagar negara Malaysia, kita pagar di udara, di bumi dan di air. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pagarkanlah dengan pertemuan buah kelapa sebagai senjata buat semulit di zaman dahulu kala, menggunakan teropong meriam dan juga teropong dan buah kelapa sebagai semulit dan pukul yang digunakan orang zaman dahulu kala beribu-ribu tahun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pagarkan bumi dan air, udara dan kita buat. Allahu Akbar. Menarik tak video yang Zati kongsikan sebentar tadi? Walaupun Zati tak tunjukkan video tu full, tapi nampak kan? Pelik kan? Menarik kan? Itu sebenarnya video apabila si Bomoh Ibrahim ini ingin membuat upacara bagi mengelakkan bala daripada mendapat serangan nuklear yang ingin dilancarkan oleh Korea Utara kepada Malaysia. Dia sebenarnya lawak tau. Macam mana kita nak lawan senjata nuklear dengan meriam buluh? Lawak tak lawak? Itulah dia. Baru-baru ni kan sebenarnya ada lagi kisah si Raja Bomoh ni. Nak dengar? Seperti mana yang kita tahu, dekat Malaysia ni akhir-akhir tahun je mesti akan berlakunya musim hujan dan akan ada beberapa negeri di Malaysia yang akan mengalami bencana banjir. Jadi, si Raja Bomoh ini pun naklah buat upacara. Upacara apa? Nak mengelakkan Malaysia ini daripada banjir. Si Raja Bomoh Ibrahim ni pergilah membuat dia punya upacara kelapa dia di Teluk Gelanggang, Teluk Intan, Perak. Dia bukan buat sorang-sorang ya kali ni. Si Raja Ibrahim kali ini ditemani dengan Puteri Zaleha. Siapa Puteri Zaleha tu? Zati pun tak tahu. Mereka berdua duduk dekat atas dataran dekat Teluk Gelanggang. Kemudian di depan orang diletakkannya Al-Quran, diletaknya surah Yasin. Tapi bacaan-bacaan dan gaya-gaya yang mereka lakukan itu bukanlah seperti mana yang kita disyariatkan di dalam Islam. Setelah ada video mereka berdua ini viral ataupun tular di media-media sosial, adalah mereka yang membuat laporan polis dan mengatakan bahawa si Raja Bomoh Ibrahim ini mempersendakan agama kerana terlalu banyak dah dia mempersendakan agama. Lagi-lagi dia letakkannya Al-Quran dengan Yasin dekat depan sana. Dan setelah digesa daripada pihak media, daripada polis, akhirnya si Raja Bomoh pun mengaku bersalah. Dia sebenarnya menipu je, tak betul pun yang dia kata nak tolak bala tu semua.
Dia tak betul pun semua tu. Tak ada je lah dia punya doa dia boleh tiba-tiba jumpakan balik kapal terbang MH370 yang dah lama hilang, yang betul-betul boleh tolak banjir. Kerana cara yang dilakukannya itu memanglah tak betul. Macam yang kita tunjuk tadi dalam video, ada ke kita cara nak menolak bala serangan nuklear dikatakan dengan menggunakan seropong, dengan menggunakan meriam buluh tu? Mana ada. Okey, seterusnya Zati nak bagi tahu macam mana situasi si Raja Bomoh ini ingin berkaitan dengan adab perilaku manusia. Okey, seperti mana yang kita tahu, kita sebagai manusia kan tak suka dipersendakan, diperlekehkan. Apatah lagi kalau tertiba kita sebagai seorang hamba yang kedil, tertiba kita nak mempersendakan agama. Bukan ke dia menjadi satu perkara yang kita dah tahu memang salah? Sebab kalau macam kita nak memperlekehkan kawan sendiri pun kita tahu, aku tak boleh nak memperlekehkan kawan aku tak boleh memperlekehkan kawan aku tak boleh persendakan kawan aku. Tapi kenapa boleh beraninya si Raja Ibrahim ni, Raja Bomoh Ibrahim ni sanggup nak mempersendakan agama? Hanya sebab apa? Nak dapatkan populariti. Sebenarnya aktiviti untuk kita aktiviti kita mempersendakan agama ini memang sah-sah, adalah dilarang dan memang dimurkai oleh Allah. Allah juga telah menyebut dekat dalam surah Al-An'am ayat ke-70. Firman Allah yang bermaksud, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain dari Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Surah Al-An'am ayat ke-70. Berdasarkan ayat yang Zati baru bacakan sebentar tadi, dapat kita lihat bahawa Allah memang jelas-jelas telah melarang hamba-hambanya untuk mempersendakan agama. Kerana sesiapa yang memperlekehkan, mempersendakan agama ini haruslah kita jauhi, kerana mereka ini akan diazab dengan azab yang seperit-peritnya di akhirat kelak. Dan kalau Allah nak bagi cash dekat dunia pun boleh, kun fayakun. Sebabkan itu, bagi mengelakkan sebarang azab, ingin azab kemurkaan Allah itu turun ke Malaysia, terdapatnya fatwa mufti yang telah dikeluarkan di bawah enactment 36 dan 37, enactment pentadbiran agama Islam negeri Perak pada tahun 2004. Enactment ini ataupun fatwa ini telah melarang dengan jelasnya untuk kita daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam dan mempersendakan agama. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perkara yang dilakukan oleh si Raja Bomoh ini. Dia bukan sahaja memperlekehkan orang-orang besar, bukan sahaja memperlekehkan pemimpin-pemimpin ke apa, tetapi dia sanggup, dia berani untuk memperlekehkan dan mempersendakan agama yang kita cintai, iaitu agama Islam.
Beranikah kita sebenarnya untuk kita melawan kuasa Allah? Siapa kita ini sebenarnya? Fikir-fikirkan. Berani ke kita untuk melawan Allah?